Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Debat ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat anda semua. Dan kali ini seperti biasa anda bersama dengan saya dalam rancangan Sejuta Rahsia Istimewa Aidilfitri yang ditajakan khas oleh Minyak Sejuta Rahsia Anugerah. Satu tepukan untuk meja kita. Seperti biasa, hari ini kita akan bincangkan topik-topik. Seperti biasa, apakah topik kita pada hari ini? Sama-sama kita saksikan. Kalau tak maaf berdosa. Jadi bila sebut tentang Hari Raya, maka kita akan kaitkan dengan bermaaf-maafan. Jadi kena ingat, kita ni semua manusia biasa. Siapa yang berani cakap, Alhamdulillah daripada awal tahun hari itu sampai sekarang, Alhamdulillah. Semenjak doa awal tahun dibaca sampai sekarang, belum ada satu dosa pun lagi. Saya cuba angkat tangan. Sebab kita nak bagi angpau banyak ni. Siapa tergamak mengaku? Sekarang nak bagi duit raya, ada tak? Tak ada dah, semua tahu masing-masing berdosa, termasuklah yang bercakap ni kan. Jadi kadang-kadang kalau kita tengok dari segi masalah-masalah, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula manusia. Kita tergigit sendiri tau. Bukan orang lain gigit lidah kita. Jangan fikir kemukan, cerita lain kan. Jadi puasa cukup tak? Dalam bulan puasa dengan tahap setan kena ikik katanya kan. Tapi tetap bersalah juga kan. Hari itu tak macam mana orang berniaga hari itu pun tertipu lah sikit. Contohlah kan, orang yang beli barang pula termarah lah sikit sebab lambat sangat orang tu bungkus kan. Jadi ada tak kesalahan kita? Ada tak kesalahan kita agaknya? Ada, memang tak lari daripada buat salah. Jadi itu adalah satu perkara yang biasa. Dan Nabi kita pun kata, sesungguhnya manusia itu tak lari dia buat kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang membuat salah adalah mereka yang bertaubat. Jadi kita sama-sama baca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan halal menghalalkan itu lebih hampir kepada takwa, dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan. Yang baik kita buat Allah Taala kira, yang buat jahat pun Allah Taala kira. Tak satu pun terlepas, ya. Jadi bila kita tengok dari segi hubungan kita, yang pertama, hubungan kita sesama manusia. Pertama, kita dengan ahli keluarga kita. Hari Raya ni ada yang sampai tak balik tau. Kenapa tak balik kampung? Aku tak baiklah dengan ahli keluarga aku ni. Jadi aku tak nak balik lah. Biarlah aku tak balik, aku raya kat pejabat aja. Contohlah kan, pejabat kunci pun dibuka, dah bergaduh lah nganggap tu. Dahlah dia tak bermaaf-maafan dengan keluarga, bergaduh pula dengan orang yang lain. Nampak tak? Kan kadang-kadang sedangkan kita kena ambil peluang. Ada orang cakap tak naklah balik, sedangkan itulah masa untuk bermaaf-maafan. Walaupun kita ada sepanjang tahun nak minta maaf, kenapa nak tunggu Hari Raya? Dijamakkan dosa tu setahun. Kan? Tapi pagi raya tu adalah masa sesuai. Sebab dulu-dulu mungkin ya. Kalau tengok masalah masyarakat kita dulu-dulu, nak jumpa susah. Kadang-kadang nak cari saudara mara pun susah. Hari ni nak cari saudara mara senang je. Tekan je nama keluar. Tekan nama isteri kita, ramai isteri tu punya. Ya tak, ramai nama sama. Kan? Ramai nama sama. Jadi macam mana tu kita nak minta maaf? Jadi kita ada peluang minta maaf. Senang kita nak cari masalah. Tinggal nak atau tidak aja. Saya ingat ada satu kisah sebab cara kita fikir ni. Kadang-kadang orang cakap, sedangkan itu masa kita boleh pilih, tak nak balik kampung lah. Aku tak baik dengan dia orang. Tapi kita boleh pilih, masa ni lah aku nak baik dengan dia orang. Macam kisah ni lah, macam kisah seorang bos satu syarikat jual kasut. Syarikat kasut, pengeluar kasut, dia pun hantar seorang lelaki ni, supervisor dia, kau pergi sana, kau pergi ke Afrika tu, aku nak buka kilang kasut, kau tengok bila kita boleh buka kilang kasut kat sana. Sampai kat sana langsung dia telefon bos, tolonglah ambil saya cepat bos, macam mana nak buka kilang kasut kat sini, seorang pun tak pakai kasut. Jadi dibawa balik. Tetapi lepas tu bos dia tak puas hati, dia hantar seorang lagi pergi, supervisor seorang lagi pergi pula. Kau pergi sana. Lepas tu dia telefon, bos, kita kena cepat buka kilang kasut ni bos. Kenapa? Sebab seorang pun tak pakai kasut. Sebabnya sama, tapi cara fikir berbeza. Kan? Sedangkan kadang-kadang ialah minta maaf tu kan bukannya satu benda yang kena bayar pun. Kan? Tetapi bila nak minta maaf kena ingat,
Sebab apa? Pernah saya beritahu dalam rancangan sebelum-sebelum ni, saya kata tentang betapa 3 perkara Allah Ta'ala akan tanya dalam hidup kita. Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Ni pagi raya ni, macam-macam nikmat. Ada kuih raya, ada kan. Kalau pun atas meja tu tak nampak, buik-buik lah macam ada kuih raya kan. Kan, ada kuih raya. Kemudian kita nikmat apa lagi? Nikmat bangun pagi, kita hidup lagi. Bayang, berapa ramai orang yang, macam contoh malam tadi, berapa ramai, saya nak tanya, berapa ramai malam tadi sampai minta, ya Allah pagi esok aku nak hidup. Sampai tak minta? Ada yang tak minta pun, tiba-tiba hidup lagi. Kan, tu sebab kita kena syukur. Walaupun kita tak minta, Allah Ta'ala bagi. Betul tak? Maknanya tu sebabnya kita dalam hidup kita jangan berhenti meminta daripada Allah. Kerana Allah tidak pernah berhenti memberi kepada kita setiap hari sampai bila-bila. Walaupun kadang-kadang kita tak minta. Tu nikmat. Nikmat apa yang Allah Ta'ala akan tanya? Nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta dan juga nikmat ilmu. Nikmat harta, macam mana kita belanjakan. Nikmat ilmu, kita manfaatkan ke tidak. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya, selepas nikmat Allah Ta'ala akan tanya tentang, Allah Ta'ala akan tanya tentang apa? Amanah kita. Amanah sebagai seorang bapa, amanah sebagai seorang ibu, amanah sebagai seorang anak, sebagai anak saudara, sebagai pekerja, sebagai bos, sebagai ketua kampung, sebagai ketua rumah, kalau kat sekolah tu. Ketua lorong, ketua persatuan ibu-ibu tunggal, semua ketua-ketua tu semua tanya balik Allah Ta'ala. Jangan ingat, aku kerja aku pemeriksa kira-kira, tapi dia tak pernah periksa dan tak pernah buat kira-kira. Tak mana dah tu. Allah Ta'ala akan tanya. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya, sejajar dengan tajuk kita pada hari ini, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturrahim. Jangan main-main dengan silaturrahim. Kadang-kadang orang kita ni senang je. Cari cara putus saudara. Kau jangan, aku tak nak kau tengok ke muka kau lalu dekat depan rumah aku ni lagi dah. Jangan lalu depan rumah aku lagi, kau faham tak? Dia kata kan, dekat macam tu kan. Masalahnya itulah satu-satunya jalan nak keluar pertaman perumahan tu. Macam mana tak lalu? Jadi dia kena sungkupkan kereta dia, kena sungkup muka lalu depan rumah tu kan. Punya dahsyat kan. Yang paling tak tahan tu kan, ada orang tu siap cakap, aku takkan maafkan dia biar dia melutut minta maaf dengan aku masa akhirat besok. Tergamak cakap tu, dia tak salah. Manalah tahu alhamdulillah kita ada peluang masuk syurga dengan amal ibadah kita, mudah-mudahan amin. Baru nak melangkah, nanti dulu. Kenapa? Kau belum boleh masuk, kenapa lah? Kau katakan kau suruh orang tu melutut minta maaf dulu. Orang tu belum masuk, kau tunggu dulu. Tunggulah. Tunggu kawan tu melutut belum sampai lagi. Kawan tu kena seksa lah dalam aku 500 tahun. Kau tunggulah 500 tahun. Nampak? Contoh kan. Itu sebab kadang, itu sebabnya lebih lagi mudah kita memaafkan. Lapang dada kita. Ingat tak seorang sahabat tu? Kan, seorang sahabat, masa sahabat-sahabat duduk dengan Nabi dekat Masjid Nabawi, tengah duduk-duduk, tiba-tiba nampak seorang lelaki masuk dekat dalam satu pintu. Bila masuk, ya Nabi kata, sesungguhnya lelaki itu adalah ahli syurga. Nabi kata. Kemudian hari yang lain terserempak lagi dengan lelaki yang sama. Sesungguhnya lelaki itu adalah ahli syurga. Sahabat dah makin tak tahan dong. Kali ketiga terserempak pula kat tempat lain. Sesungguhnya lelaki itu adalah ahli syurga. Jadi lepas tu semua sahabat tak tahan, semua pergi ke rumah dia. Dia orang baik lah, mungkin orang baik lah tu sebab dia ahli syurga. Assalamualaikum, kau sahabat-sahabat menyamar, boleh tak kami nak menumpang kat rumah kau? Boleh, tak ada masalah. Dia bukan macam tu, cakap tu saya terjemahkan. Apa nak bunyi rambau lah, burak kan. Macam tu. Jadi dia cakap, boleh tak kami nak menumpang dekat rumah kau? Boleh. Tak lama dia dalam 3 malam jadilah. Silakan. Orang baik. Tak adalah kau jual lain sahabat ni mengintai kawan tu 3 malam. Tengok dia buat apa? Tengok makan macam biasa. Kan semayang macam biasa, nak kata bangun malam sampai awal pagi sampai sebelum subuh tak tidur, tak ada pula, dia tidur macam biasa. Kan mengaji ada jugalah sikit. Apa sebab ini? Sampailah 3 malam. Akhirnya semua tak ada jumpa jawapan. Akhirnya semua tanya, Tuan, kami nak tanya apakah amalan Tuan? Sampaikan Tuan dikatakan oleh Nabi kita bahawa Tuan ini adalah ahli syurga. Dia mencakap, seingat aku tak adalah apa benda sangatlah yang aku buat. Cuma sebelum aku tidur aku tak terlupa untuk buat 3 perkara. Yang pertama, aku tak terlupa setiap kali sebelum tidur aku maafkan semua orang. Yang kedua, sebelum aku tidur, aku niat kalau panjang umur aku esok, aku nak buat baik dengan semua orang.
Dan aku niat andai kata aku panjang umur, esok pagi aku niat aku tak nak buat jahat, dengki dengan semua orang. Jadi makna kata, 3 ni, rupa-rupanya 3 ni nampak macam simple. Tapi susah nak buat, terutamanya maaf. Jadi, apakah lagi tentang kemaafan ini? Jangan ke mana-mana. Jumpa lagi selepas ini. Kira apa bangsa, orang Melayu, orang Cina, orang putih atau orang India, orang Timur, orang Barat. Tak kira apa bangsa, orang Melayu, orang Cina, orang putih atau orang India, orang Timur, orang Barat. Ya, Mr. bos. Ril, Ya, bos. kau tak balik kampung ke? Banyak lagi kerja ni, bos, nak buat ni, bos. Tu tak boleh, bos, balik kampung. Berhentikan kerja ni. Esok kan dah raya. Tak apalah, bos. Saya pun dah biasa dah, bos. Kerja ni, tak apalah. Kamu tak ada ahli keluarga ke? Ha? Ada, tapi dah 3 tahun dah, bos. Saya time-time raya, saya bekerja. Dah biasa, dah biasa. Ya Allah, kenapalah begitu? Bukan apa, bos. Saya sebenarnya adalah gaduh sikit dengan abang saya. Tapi bila nak balik kampung, nak menghadap muka dia, nak salam semua. Aduh, tak apalah, bos. Saya kerja je lah. Saya kerja je lah. Wasiri, tak elok begitu. Macam orang Cina cakap, bila dapat berkumpul, 可以聚在一起是福. Dapat berkumpul tu satu nikmat. Jadi kamu harus bersyukur sebab kamu masih ada lagi keluarga. Kamu tak kasihan ke kat ibu bapa kamu? Mereka tu tertunggu-tunggu tau. Ni, macam saya ni. Kenapa? Dah 5 tahun dah beraya dengan kucing. Dengan kucing aja? Iya. Ya Allah, bos. Dah. Berhenti kerja, siap-siap balik kampung. Betul ni, bos? Nanti kalau tak siap kerja, kemudian hari bos marah saya pula nanti. Allah, betul. Tak ada masalah. Kerja tu boleh buat lepas raya. Boleh? Dah satu, jangan lupa mohon maaf dengan ahli keluarga. Ya Allah, terima kasihlah bos. Terima kasihlah atas peringatan ni, bos. Nanti kalau bos free, nanti jemputlah datang sian. Bos beri dengan kucing je ya. Ya Allah. Hai, terima kasih, bos. InsyaAllah saya akan sampai nanti. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ni open house ke apa ni? Lebih kurang lemang tak bakar Allahu ni. Akbar. Ya, Ustaz. Okey, Apa satu khabar? tepukan untuk Wasiril dan juga Ustaz Syafiq Liau. Ni orang hebat ni kiri kanan saya ni. Belakang saya ni Wasiril. Pengacara yang terkemuka. Yang terkemuka. Kan? Dan begitu juga dengan Ustaz Syafiq Liau. Begitu juga host rancangan yang sedang meningkat naik. Jadi terima kasih banyak. Satu tepukan sekali lagi untuk mereka. Terima kasih. Terima kasih. Jadi daripada gambaran kisah yang dilakonkan sebentar tadi ada kena-mengenanya dengan kehidupan kita. Macam saya sebutkan tadi lah. Kita ada peluang balik kampung balik. Sebab ada orang tu kadang nak balik kampung. Pertama nikmat dia nak balik kampung sebab manalah tahu orang tu memang dilahirkan di pejabat. Itu sebab tadi dia beraya kat pejabat. Kan mungkinlah kan. Tapi mustahil rasanya kan. Begitu juga ada orang dia nak sangat balik kampung. Tapi kampung dia bukan kat kampung. Kampung dekat Kuala Lumpur. Dia duduk memang daripada kecil dilahirkan semua dekat hospital dekat Kuala Lumpur, kemudian duduk itu pun kampung pada dia. Tetapi ada orang nak sangat balik kampung tetapi dah tak ada siapa dah kat kampung. Dah tak ada saudara mara dah agaknya macam tu. Jadi dia kadang-kadang hilang nikmat. Jadi sementara kita masih ada nikmat. Kadang-kadang adik-beradik kan mak saudara kumpul ramai-ramai seronok. Tak adalah ramai sangat kan 4 saudara je 15 orang. Mak saudara campur lagi 5. Tu satu mak satu ayah tu. La ilallah 20 beradik. Astagfirullahalazim. Sampai terlupa dah nama anak tu siapa. Kan? Jadi ada peluang balik-balik. Sebab apa? Macam saya sebut tadi di awal tadi. Manusia tak lari daripada buat salah. Yang pertama mungkin dari segi hubungan antara ayah, ibu dengan anak. Tadi bergaduh dengan mak ayah. Contohnya sepuncanya kecil. Bukan punca besar pun. Kadang-kadang apa sebab bergaduh?
Yalah dulu sekali balik dulu terlupa dia masak lauk semua orang ada. Dia setiap anak kan ada lauk-lauk dia. Lauk alung, lauknya, lauk Samsul Debat, telur dadah contoh kan. Jadi sampai kita telur dadah tak ada. Sebenar lepas tu mengajuk tak balik-balik lagi dah. Tak patut sangat wahal boleh je cakap. Apa ni takkan lauk telur dadah tak ada. Ada kejap goreng. Rupa sekejap tak sampai 5 minit settle. Kan? Tapi kita besar-besarkan hal tu. Macam tadi yang disebut oleh Wasiril tadi. Bergaduh. Dia tak baik dengan abang dia. Dia paling malas sekali nak minta maaf. Sebab dia ego. Dia ego kan. Malah nak minta maaf halal, minta maaf. Sedangkan itulah peluang terbaik nak minta maaf. Kan? Apa punca dia bergaduh? Puncanya sebab dulu waktu kecil-kecil dulu. Main permainan tu kan. Main permainan tu berebut kan. Permainan tu tak dapat kat dia. Sebab itu daripada kecil. Itu je. Daripada darjah 3 punya hal. Sampai sekarang tak balik. Bayangkan. Contohlah kan. Ada bergaduh lagi, siapa bergaduh pula dengan bapak saudara contohnya. Jadi beraya kan pergi rumah pak saudara, rumah dia kalau dilangkau tak pergi. Sebab apa ada masalah dengan pak saudara tu. Kan? Sedangkan tadi kan dalam kisah yang awal tadi saya beritahu macam mana orang itu dikatakan sebagai ahli syurga sebab dia memaafkan yang pertama. Nampak senang tapi punya susah. Dua-dua perbuatan tu susah. Minta maaf itu pun susah, menuntut pada keberanian. Nak memaafkan tu pun juga satu benda yang susah. Memerlukan satu perasaan reda di dalam hati kita. Kadang tu dia cakap reda tapi hati tak reda. Tahu juga. Saya reda lah dengan apa yang berlaku. Cuma apa yang dibuat kat saya memang saya tak boleh lupa. Apa rondo tu? Kan reda ke tidak tu? Reda tu serah lapangkanlah dada kita. Serahlah ke Allah Ta'ala untuk berikan yang terbaik. Nampak tak? Kadang-kadang rupanya ada benda baik Allah Ta'ala nak bagi lepas tu kan. Kadang-kadang rupanya bila balik ke kampung kan, minta maaf rupanya ada benda lain yang menanti kita. Contohnya Wasiril tadi balik kampung. Kan, balik kampung jumpa rupa-rupanya ada dia sebab dia balik tahun tu kebetulan ex-girlfriend dia pun ada kat kampung tu. Balik. Tapi dulu sebelum dia kahwin. Minta maaf dia dah kahwin. Minta maaf. Jadi jangan kecewa pada yang berharap tadi saya kena beritahu. Itu sebab-sebab dia terkemuka tadi kan. Jadi makna kata ada benda-benda baik kita tak tahu kan. Lepas tu rupa-rupanya kadang-kadang ada benda yang tak tertunai. Dapat kita tunaikan. Jadi ada juga pergaduhan apa lagi. Perselisihan faham dengan jiran. Ada juga. Dengan jiran sebelah menyebelah. Sedangkan kan Nabi sebut dalam satu hadis Nabi sebut. Sesungguhnya dia tidak beriman, sesungguhnya dia tidak beriman, sesungguhnya dia tidak beriman. Sahabat tanya, siapakah dia Rasulullah? Tidak lain tidak bukan orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Kadang-kadang kita buat satu perkara, contohnya pasang radio kuat-kuat, jiran kita marah. Jiran kita mungkin tak cakap gitu. Mau mekak ajalah. Geram aku. Benda yang menyebabkan dia tidak aman tu menyebabkan kita dikatakan sebagai seorang yang tidak beriman. Nauzubillah. Tu sebab minta jauhkan. Jangan kita cari pasal dengan jiran tetangga kita. Sebab jiran tetangga kita pun nak kena jaga. Nabi kita berbuat baik dengan semua orang. Tu sebab kenapa kita pula nak gaduh. Kita tengok ya. Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nabi pula sayang dengan semua orang. Nabi sayang siapa? Nabi sayang dengan isteri-isteri Nabi. Satu. Maka kita pun kena sayang dengan pasangan kita. Kedua, Nabi sayang kepada sahabat-sahabat. Nabi sayang sahabat. Kita pun kena sayang sahabat kita. Termasuklah juga jiran tetangga kita. Kemudian yang ketiga, Nabi sayang kepada ahli keluarganya. Kita pun kena sayang ahli keluarganya. Dan yang keempat, ini paling mustahak ni. Semua orang kena ingat. Nabi sayang orang Islam yang berpegang teguh kepada syariat Islam. Jadi kenapa pula kita nak benci-membenci sedangkan kita tahu orang tu pun sama macam kita berpegang kepada syariat Islam. Kenapa kita nak bermusuh? Tak ada sebab. Jadi alangkah baiknya kita berbaik-baik. Nabi berbuat baik dengan semua orang. Ini buat baik dengan semua orang. Malahan Nabi kalau masak tu Nabi akan lebihkan kuahnya supaya Nabi dapat bagi dekat jirannya seorang sedikit. Jadi maknanya masak kuah lebih itu juga adalah sunnah Nabi. Dan Nabi baik pada semua jiran, termasuklah jirannya yang berbangsa Yahudi. Nampak? Lepas ni kalau siapa masak, kenapa masak kuah lebih Kak Tun? Bukan nama sebenar. Kan sunnah Nabi, dapat pahala sunnah. Kan? Kenapa masak kuah lebih sonang nak hirup? Itu dalam bahasa Sepanyol disebut sebagai makan terdaros. Faham ya? Saya tak nak sebutlah dalam bahasa Nismilan bunyi yang jahat Kang.
Jadi makna kata, bagilah seorang sikit kan. Jangan buat-buat tak tahu je dengan jiran kita. Berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Kemudian begitu juga pergaduhan-pergaduhan di antara sahabat yang berpanjangan. Menyebabkan kita kata, putus saudara, aku dengan kau tak ada hubungan lagi. Bila kita sebut tidak ada apa-apa dengan dia, ingat. Masa itulah menyebabkan amalan kita tergantung. Sebab kita memutuskan persaudaraan sesama Islam. Itu yang bahayanya tu. Jadi elakkan kita bergaduh di antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. Nabi kata yang membezakan hanya dua, iaitu keimanan dan juga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi selepas ini. Tak kira apa bangsa, orang Melayu, orang Cina, orang putih atau orang India. Tak kira apa bangsa, orang Melayu, orang Cina, orang putih atau orang India, orang Timur, orang Okay, terima kasih kerana anda masih lagi bersama dengan saya Syamsul Debat dalam rancangan Sejuta Rahsia Istimewa Aidilfitri yang ditaja oleh Minyak Sejuta Rahsia Anugerah. Masih lagi dengan topik yang sama, iaitu kalau tak maaf berdosa. Jadi hari ini ada peluang untuk yang datang. Hari ini nampak ni hamper daripada penaja kita. Khusus kepada siapa yang nak tanya soalan. Tanya soalan banyak-banyak. Ya. Okey, siapa nak mulakan soalan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat Hari Raya Ustaz. Ya, selamat raya. Pertanyaan saya, jika kita telah berusaha untuk memulihkan ikatan persahabatan dan memohon kemaafan, tetapi masih tidak dipedulikan, apa lagi yang perlu kita lakukan? Kalau kita dah usaha nak minta maaf, nak memulihkan persahabatan tetapi masih lagi tak maafkan, macam mana? Apa lagi? Usahalah lagi. Usaha lagi. Tetapi sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bagaimana sekiranya Nabi kata kalau ada seseorang itu datang untuk meminta maaf kepada kamu, tak kiralah siapa yang salah, siapa yang betul, maka maafkanlah dia. Jika tidak, maka haram baginya telagaku. Nabi kata maknanya minta maaf ke macam mana cara minta maaf, tak kisahlah. Aku tengok bukan aku tak nak maafkan, tapi aku tengok pun aku tahu dia tak ikhlas. Mana kita tahu? Tengok muka pun aku tahu dia tak ikhlas. Sebab muka dia tersengih. Dia memang daripada kecil penyakit dia tersengih. Minta maaf lah, boleh tak? Dia memang macam tu. Macam itu, baru-baru ni saya jumpa seorang budak kan. Dia macam ni, nak ambil gambar boleh tak? Nak ambil gambar boleh tak? Budak tu. Saya kata, kenapa lah budak ni? Betul, baru minggu lepas. Dia jumpa, nak ambil gambar boleh tak? Boleh lah ambil gambar. Boleh. Ambil lah. Sekejap. Saya tak boleh ni, tipu ni, sekejap. Rupa-rupanya, anak ni ada autism. Jadi kalau orang yang tak tahu budak ni, apa hal budak ni? Kan? Jadi maknanya kadang cara orang tu kita tak tahu. Tu belum cerita lagi ada seorang budak tu dia boleh mengajuk saya lagi. Terperanjat aku tengok budak tu. Kan, tapi saya maafkanlah dia siap-siap kan. Sebelum aku marah, habis aku maafkan dia. Ya, budak tu tiru gaya saya bercakap. Kan, rumah masjid besar-besar tapi tak payah pengguna La ilah Allah budak ni. Huish kata. Kali pertama tu boleh, kali kedua tu rasa nak pergi penampai dah kan. Sebab dia ngajuk saya. Tapi kita maafkanlah dia apa. Kan, lagi satu, bila kita memaafkan ni kan, perasaan kita akan rasa lapang, tenang. Kan? Sedangkan Nabi ampunkan umat dia. Kenapa kan pula kita ni? Nabi Musa, cuba tengok Nabi Musa. Kan Nabi Musa. Kalau kita tengok dalam kisah Nabi Musa, macam mana adik-beradiknya pernah mengkhianati. Kan? Bukan Nabi Musa, Nabi Yusuf. Terbalik pula dah. Nabi Yusuf, macam mana adik-beradiknya mengkhianati Nabi Yusuf. Ditolaknya Nabi Yusuf jatuh dalam perigi. Kan? Kemudian mereka ingat memang Nabi Yusuf mati dah. Akhirnya takdir Allah SWT, Nabi Yusuf selamat dan diringkaskan cerita, Nabi Yusuf akhirnya menjadi pembesar negara. Yang mana dia menguruskan perbendaharaan negara. Terserempak lagi dengan adik-beradik dia balik semula. Dan bila jumpa dia, kalau ikutkan Nabi Yusuf boleh je nak balas balik. Kau buat aku dulu kan? Tapi Nabi Yusuf tak macam kita yang kat studio ni, tak. Tapi Nabi Yusuf ni dia maafkan. Dia kata tak ada masalah. Kita tengok kisah Nabi kita, tak kurang hebat Nabi kita bab memaafkan.
Kan kita lihat bagaimana Surakah nak bunuh Nabi. Sebab ditawarkan oleh puak kafir Quraisy kalau dapat bunuh Muhammad akan dapat ganjaran yang lumayan. Dia setiap kali dia nak bunuh Nabi kan dia naik kuda tu, berkuda. Bila dokek dengan Nabi mesti tersungkur kuda tu. Bila tersungkur dia jatuh betul-betul depan Nabi. Kalau kita apa yang akan kita lakukan? Pertama pijak sampai rumat. Kan? Kedua kita tampar dia ataupun apa? Apa yang Nabi kita buat bila jatuh? Nabi kata, "Aku maafkan kau." Nabi tahu dia nak bunuh Nabi ni. Kemudian sekali lagi nak bunuh, Tun tersungkur, "Aku maafkan kau." Akhirnya setelah beberapa kali kuda tu macam tersungkur je. Akhirnya dia dapat pengajaran Nabi ni memang baik hati dan memaafkan. Akhirnya dia memeluk agama Islam. Begitu juga dengan Daksur. Daksur ni pun nak bunuh Nabi. Sampai satu ketika dia dah letak pedang tu dekat leher Nabi. Dekat leher. Dan dia tanya, "Sekarang siapa yang akan selamatkan kau wahai Muhammad?" Maka Nabi kita sambil tersenyum menjawab, "Allah." Mendengar jawapan Nabi itu ketakutan mengeletar-ngeletar. Terperanjat dia tak sangka Nabi kita setenang itu. Maka terjatuh pedang tu. Kali ini Nabi pula sambil tersenyum. Nabi ambil pedang tu dan letakkan ke tangkuk dia pula. "Sekarang siapa yang akan maafkan kau?" "Tiada siapa wahai Muhammad." Maka Nabi lepaskan pedang tu ke bawah. "Aku maafkan kau." Langsung dia pun masuk Islam. Nak tunjukkan betapa memaafkan ni satu perbuatan yang boleh dilakukan. Kalau kita berjaya meletakkan dalam hati kita bahawa Allah dan Rasul itu yang tertinggi, tentunya kita akan buat apa yang disuruh Allah dan Rasul kita. Kenapa kita nak bergaduh-gaduh? Umur dah lah tak panjang nak bercakap, tu tak bercakap, bergaduh, ya bergumpal. Tak ponek ke bergumpal? Lepas kecil bergumpal, bergaduh, macam-macam bono cakap dah, kan? Kadang-kadang kita semayang. Beribadah, pergi haji tak berapa kali dah, umrah banyak kali. Tapi satu perkara yang kita masalah adalah hati kita gemar bersangka-sangka buruk dengan orang. Kita gemar berburuk sangka dengan orang, kita gemar fitnah orang dan akhirnya apalah nilai amalan kita tadi. Jadi seterusnya kita buka kepada soalan selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat Hari Raya kepada semua. Soalan saya, hamba Allah itu ibadahnya hebat, solahnya pun hebat, zikirnya pun hebat. Apa jadi amalannya itu? Jika putus hubungan silaturahim sesama manusia, menjadi amalan, sentiasa menjadi amalannya. Mohon pencerahan. Terima kasih pada soalan itu. Memang itu biasa berlaku dalam masyarakat kita. Bayangan, sikit-sikit putus saudara. Tak nak putus saudara. Tak nak kawan. Akhirnya dengan buruk pun dia tak boleh kawan. Dengan orang tak boleh, kan? Dengan binatang pun tak mau. Binatang tu macam bunuh, ya kan? Dia boloh tikus mati, dia boloh kucing mati, semua mati. Sebab tak ngam dengan dia, kan? Jadi makna dia sentiasa memutuskan hubungan. Ingat, macam saya sebut tadi, 3 perkara yang akan Allah Ta'ala tanya. Termasuklah silaturahim. Bila sebut tentang silaturahim ini, pernah satu kisah Nabi berjalan, Nabi nampak sekumpulan sahabat duduk. Nabi tanya, boleh semak kisah ni dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Nabi tanya, barang siapa yang memutuskan silaturahim, sila tinggalkan majlis ini. Dengan tidak semena-mena bangun seorang pemuda. Dia terus bangun, terus dia mencari ibu saudaranya kerana dia pernah memutuskan hubungan dengan ibu saudaranya. Dan kemudian dia minta maaf. Dan minta maaf, dia jumpa balik Nabi. "Ya Rasulullah, aku telah pun minta maaf dengan ibu saudaraku." Maka Nabi kata apa? Sesungguhnya orang yang memutuskan hubungan silaturahim ni, kesannya bukannya kepada kamu, tetapi juga kepada seluruh kaum itu. Maksud sebab kalau kita tengok, kalau lah ketua, contohlah ketua kampung, bergaduh dengan imam. Kita pun ni kepala tu. Kenduri kang nak ajak ni kang ni marah ni. Dia tanya siapa datang, dia datang, aku tak nak datang. Sudahnya dia dua-dua tak datang, contohnya. Contohlah kan, kita pun tak tahu. Jadi beberapa waktu sebab kita kena damaikan. Baikkan antara keduanya. Termasuklah hubungan suami isteri. Jangan gaduh-gaduh. Jangan gaduh. Kadang-kadang tu gaduh-gaduh. Capek-capek baik. Cuba cari Swiss dia tu. Dia ada Swiss tu. Swiss bagi elok. Menyampang abang. Tak nak kau abang memang menyusahkan saya. Pujuk balik ada Swiss dia. Okeylah kalau awak dah tak sihat-sihat. Tak apalah. Saya nak pergi pasar raya ni. Ikut.
Nah, bang, tang tu dia okey mana kan. Mana tang pasaraya tu dia okey. Dia marah-marah tadi sebenarnya okey, tak ada masalah. Tengok macam suami ni kan marah-marah macam mana pun akhirnya dia ikut. Contoh cuba tengok. Kita boleh tengok ada orang tu dia hati dia nampak dia mungkin lelaki tapi hati dia lembut. Dia mungkin perempuan tapi hati dia keras. Tak cuba tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan. Kita buat uji kaji. Tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan. Sekarang tengok tapak tangan kita uji. Jangan tengok saya, tengok tapak tangan. Dogi botol lah tengok. Okey, sekarang kalau tengok tapak macam mana anak-anak tak ikut perangai? So tengok tapak tangan, sibuk tengok tapak tangan orang. Tengok tapak tangan sendiri. Tengok tapak tangan. Okey, sekarang dengar arahan saya. Dengar arahan saya sekarang cuba tengok kuku. Dah turun tangan. Jangan bagi orang lain nampak. Dia kan menurut kajian psikologi siapa yang tengok tapak tangan macam ni, kalau jiwa lelaki dia tengok tapak tangan. Tengok kuku. Dia kan tengok macam mana? Sap dia tengok sini. Cari mau tu kan. Tapi kalau tengok tapak tangan, dia tengok kuku. Sap lembut hati dia. Jadi tengok kita kategori yang mana. Jadi yang paling baik sekali kalau nak dapat kehidupan kita. Tapi kalau balik nanti buat balik semula dah tak pakai sebab dah tahu. Bang, cuba tanya saya. Sap kerana lembut sangatlah tak ada kan. Jadi makna kata yang paling penting hari pengajaran kita hari ini, Nabi pun tak ajar kita untuk bergaduh-gaduh. Dan jangan kita membeza-bezakan antara kita dengan yang lain. Sempena hari dan bulan yang baik ini kena ingat Hari Raya Aidilfitri kita kembali kepada fitrah. Kita menjadi baik antara satu dengan yang lain, ya. Jadi apa lagi selepas ini jangan ke mana-mana. Saya akan bersama dengan anda sekejap saja lagi. Tak kira apa bangsa, orang Melayu, orang Cina, orang putih atau orang India. Kira apa bangsa, orang Melayu, orang Cina, orang putih atau orang... Alhamdulillah anda masih lagi bersama dengan saya Syamsul Debat dalam rancangan Sejuta Rahsia Istimewa Aidilfitri yang dibawakan khas oleh Minyak Sejuta Rahsia Anugerah. Jadi jangan risau, saya pun sendiri kan kalau kita naik kereta balik kampung kan pening-pening kepala standby. Jangan standby air mineral, standby Minyak Sejuta Rahsia. Kan paning-paning kepala, ambil sapu jangan kau minum pula. Sapu insya-Allah kan. Sebab ramai ni ada satu petua. Kalau kita nak travel kan tiba-tiba kan dalam perjalanan ada seorang guru pesan kat saya. Tiba-tiba anak kita, haus lah nak minum, berhenti. Jadi elok berhenti. Elok berhenti tepi. Sebab budak-budak ni kan bagi selesai biar dia diam. Sebab takut nanti, mana ni kau tak jauh, tunggulah sekejap. Lepas tu budak tu bengkak, kata tak bengkak duduk belakang. Terbaliklah kereta ni, langsung makbul. Macam, jangan budak tu menyumpah. Jadi untuk orang yang dah meninggal, dalam hal kita, Allah Ta'ala tahu niat kita. Kadang-kadang ada orang, kerana dulu terpisah. Orang dulu selalu macam tu tau. Orang dulu, kan hari ni pun dah boleh jadi jugalah. Dulu kadang-kadang dia bergaduh, akhirnya terpisah lama. Akhirnya timbul kesedaran. Dia aku dah minta maaf lah. Allah Ta'ala tahu dah niat kita. Niat kita yang baik ni Allah Ta'ala dah kira. Kita cari sampai lah bapaknya dah meninggal. Ya ke ya Allah Akbar, tak sempat minta maaf dengan dia. Jadi cakap dengan ahli keluarga dia. Saya minta maaf sangatlah. Minta wakil semua. Maafkan saya dulu saya pernah marah bergaduh dengan ayah kamu ni semua. Jadi waris tak apa, kami tak ada masalah. Rasanya kalau arwah ni masih hidup kan, arwah ni tentu maafkan. Rupa-rupanya anak-anak tu cakap ayah tu pun pernah tinggalkan pesan. Kalau ada lah ni cakap lah apa ni memang maafkan. Dan andai kata kalau kita cari tak jumpa, orang tu dah hilang entah macam mana kan, mungkin kita pun tak tahu. Doalah pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Jangan kita bergaduh lama tu, sebabnya bergaduh jangan lama-lama. Kan? Dia ada 4 kategori orang marah ni tu. Orang marah ni ada 4 kategori. Yang pertama, dia cepat marah, dia cepat sejuk. Dia jap marah tapi jap baik. Dia marah lepas tu baik balik. Yang tu pun tak bagus. Ada orang tu kan dia lambat marah, susah nak marah tapi cepat sejuk. Tu terbaik. Dia payah nak marah tapi walaupun dia marah, kejap dah baik balik. Ada orang tu dia cepat marah tapi dia cepat sejuk. Ada juga. Jap marah, baik balik. Marah, baik balik. Ada orang lambat marah, cepat baik. Dah terbalik pula dah macam mana satu dah kan.
Tetapi yang paling baik, dia dah cepat, dia lambat marah, tapi cepat sejuk. Itu paling baik. Yang paling teruk sekali, dah lah kejap marah, lambat pula baiknya. Musuh dengan ramai orang. Yang tu yang kita tak nak kan. Kadang bergaduh, ada je benda nak bergaduh. Jangan jadi macam Puan Aus dan Khazraj. Cuba tengok. Masa zaman Nabi dulu kan. Puan Aus dan Khazraj, Nabi persaudarakan mereka. Sebab mereka dah lama bergaduh. Bayangkan punya teruk bergaduh, berpuluh tahun bergaduh. Sampai terlupa apa sebab gaduh. Apa sebab gaduh dulu pun dah tak ingat. Tapi dia bergaduh je. Tetapi hari ni dah berlaku dalam masyarakat kita tu. Kan kadang-kadang berbual kan, dia cakap, mak kan itu saudara kita kan, kenapa kita tak baik dengan dia? Ini zaman atuk kau dulu, tak apa hal, tak tahulah. Sampai terlupa, apa sebab gaduh pun tak tahu. Jadi dalam hal macam tu, ambil tindakan. Jumpa, minta maaf, bermaaf-maafan. Hari ni, hari baik, bulan baik, kita ambil kesempatan untuk kita bermaaf-maafan. Okey, soalan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Macam pengumuman buku puasa dengan raya. Kita gurau je Kak. Silakan. Bagaimanakah caranya kita sebagai orang Islam untuk mengeratkan silaturahim kepada orang yang bukan Islam? Mohon pencerahan. Terima kasih. Soalan yang sangat baik. Itu sebab kita kena ingat dalam kalau kita berjiran sekalipun, kita ada 3 kategori jiran. Jiran 1 hak, jiran 2 hak, jiran 3 hak. Jiran 3 hak ni dia Islam, duduk kawasan kejiranan kita dan dia bersaudara dengan kita. Maka dia ada hak sebagai saudara, hak sebagai seorang jiran, hak sebagai seorang Islam. Yang kedua, kategori kedua, dia Islam, dia berjiran dengan kita tapi bukan saudara. Maka dia ada hak sebagai seorang Islam dan ada hak sebagai seorang jiran. Dan yang ketiga, itulah tadi kategori yang not yet Muslim. Dia belum menjadi Islam lagi, bukan Islam. Tapi dia berjiran dengan kita, dia ada hak sebagai seorang jiran. Kalau kita buat keramaian, kita buat program apa-apa dekat kawasan perumahan kita, boleh ajak dia, tak ada masalah. Macam saya sebut di awal tadi, macam mana Nabi sendiri pun buat baik pada jiran dia, walaupun berbangsa Yahudi. Nak dapat pencerahan lebih baik, saya rasa apalah salahnya kita undang pandangan daripada Ustaz Syafiq Liau. Silakan Ustaz. Macam mana Ustaz nak jawab soalan ni? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Maafkan saya, Ustaz, kalau salah silap. Perbetulkanlah saya, insyaAllah. Okay. Jadi sebenarnya kadang-kadang macam kita ni sendiri, macam Ustaz cakap, kita banyak perayaan. Bulan puasa, kita sangat jarang, kadang-kadang kita sangat jarang kita nak jemput kawan-kawan kita yang bukan Islam. Kadang-kadang tersorok. Yang kita nak buat pun kita macam sampai orang yang bukan Islam ni tengok kita berbuka puasa ni macam satu ibadat yang tak boleh ditunjuk. Sebab sedangkan saya sendiri pernah lalu keadaan macam tu, saya ingin berbuka puasa dengan kawan-kawan saya yang bukan Islam, saya dihalang. Terus terang, kita banyak majlis, banyak kenduri, kita boleh jemput. Kita masak lebih macam Ustaz cakap tadi, masak lebih kita hantar kepada mereka. Sebab inilah antara caranya untuk kita mengeratkan. Sedangkan kita dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah pun dah sebut dah. Daripada pertama ibu bapa sampailah orang yang bermusafir pun kita kena jaga silaturahim. Kenapa kita hari ini kita duk baca Quran tapi kita tak amalkan? Bukannya hanya kepada orang Islam saja. Betul Ustaz? Betul. Ya. Itu saja. Itu je. Ya. Mana satu tepukan. Memang betul tau. Saya dulu ada seorang lah saya kenal ada seorang ni, dia bekerja dekat bank. Dia sing. Dia proses loan bank saya lah dulu kan. Dia kata, saya tanya dia bukan Islam tau. Saya kata, boleh ke lulus loan saya ni? Insya-Allah. Dia kata insya-Allah tau. Dia kata Jadi dia kata betul ke ni boleh lulus? Betul insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa mudah-mudahan doalah ke Allah Taala banyak-banyak. Ada. Jadi dia orang ni kadang-kadang dia dah minat tau. Dia dah mula belajar terma-terma Islam. Jadi kita kongsilah. Macam ada seorang yang saya kenal di Johor. Ni seorang pemimpin lah, saya tak sebut nama lah. Dia gemar datang tau. Majlis-majlis rasmi. Dia bukannya datang pada waktu kadang-kadang kita buat contoh, kita buat Maulidur Rasul kan. Dia bukan datang kebiasaan yang bukan Islam ni datang waktu jamuan ke, waktu penyampaian hadiah ke. Dia ni pemimpin kat kawasan tu. Tapi dia datang dengar ceramah, siap-siap tau. Ada sekali tu, waktu tu saya ceramah untuk meraihkan bakal-bakal haji. Dia berucap dulu kepada jemaah haji, kita doakan mudah-mudahan membawa pulang haji yang mabuk. Saya fikir, wah apa hal pula mabuk haji ni kan.
Rupa-rupanya dia nak menyebut mabrur kan. Jadi dia tersebut mabuk. Tapi dah nampak dia minat, dia gemar bertanya. Menurut imam kawasan tu dia beritahu saya, dia ni dah minat dengan Islam, cuma tunggu masa. Manalah tahu dalam masyarakat kita buat keramaian, kita panggil dia datang kan. Seronok dia, oh macam ni rupanya, oh buka puasa macam ni, oh yang ni macam ni. Dia tahu macam tadi, macam Ustaz Syafiq kata tadi. Kita tengok kadang-kadang dia orang, kita kadang benda lain kita boleh bersatu, bab makan kan, bab jamuan kan pun tak boleh. Main mercun sama kan, kadang-kadang kita main mercun lagi teruk daripada orang Cina main tau. Kan gaya Cina dulu, gaya Cina lucu tengok. Yang paling teruk main mercun bukannya orang Cina, orang Melayu paling teruk main tau. Oh, dia pasang kat pintu. Bom, yang bom tu Melayu main. Nah, kan? Dia kat pintu tu je kan. Tapi maknanya kita boleh je berkongsi budaya, berkongsikan sama-sama. Jadi maknanya berbaik-baik kita. Manalah tahu dengan kita tunjukkan akhlak yang baik. Kita berbaik dengan mereka, layan mereka seperti sebahagian daripada kita. Mungkin tertarik hatinya untuk bersama-sama dengan kita di dalam Islam. Dengan itu, terima kasih banyak kerana anda bersama dengan saya pada hari ini. Tidak apa sekali lagi saya mewakili produksi tim Sejuta Rahsia Istimewa Aidilfitri bersama rakan-rakan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.